Kemudian Allah Subhanahu wa taala kata, perkara yang membuatkan aku murka yang dilakukan oleh anak Adam itu, apa dia? Yasubbud dahar. Perbuatan yang buat Allah murka, perbuatan yang buat Allah Ta'ala tak suka, yasubbud dahar. Apa itu yasubbud dahar? Dia maki masa. Dia cela masa. Dia kutuk masa. Ini perbuatan orang jahiliah. Ya. Sedangkan kata Allah, wa anad dahar. Sedangkan akulah masa. Di sini ada juga perbahasan panjang di kalangan para ulama. Apa maksud hadis ni? Bila Allah Ta'ala berfirman dalam hadis Qudsi ni, anak Adam buat benda yang aku murka apabila dia mencela masa dan akulah masa. Majoriti ulama berpandangan hadis ni ialah hadis yang cuba nak membetulkan perbuatan orang-orang jahiliah. Orang jahiliah dia memang suka maki masa. Orang jahiliah memang suka kutuk masa. Bila mana mereka terkena musibah, mereka akan sandarkan benda tu pada masa. Dan Nabi SAW tak benarkan perbuatan ini. Dari sudut kepercayaan pun Nabi batalkan. Dari sudut perkataan yang suka maki hamun masa tu pun Nabi tak suka. Nabi hilangkan. Nabi kata jangan. Sebab itu dalam hadis yang riwayat yang kedua saya baca, la yaqulanna ahadukum ya khaybatad dahar. Jangan sebut rugi masa ni. Masa ni lah yang rugi sebenarnya. Masa ni lah yang membuatkan kami rugi. Jangan. Tak boleh. Tak betul. Ya. Jadi makna hadis ni disusun di sisi majoriti ulama, jangan kamu mencela masa apabila kamu terkena musibah. Jangan kamu cela masa apabila kamu terkena sesuatu perkara yang susah. Jangan kamu sandarkan musibah yang terkena pada kamu tu pada masa-masa tertentu. Contoh macam ni hari Rabu punya masalah ni. Sebab tu aku tak mau buat kerja hari Rabu. Kan dah datang benda tak elok. Boleh faham? Okey. Bila Allah Ta'ala kata, فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ الَّذِي فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ الدَّهَرِ, sesungguhnya Allah itu masa. Majoriti ulama kata, yang dimaksudkan dengan Allah itu masa, bukan maksud Allah itu masa, kerana masa itu makhluk. Sebab tu Allah bersumpah dengan masa dalam Quran. Wal asr, wad duha, wal laili, wal fajr. Itu semua masa tu. Waktu duha, waktu fajar, waktu malam, waktu asar, kan? Itu semua masa tu. Jadi Allah bila dia bersumpah dengan makhluknya. Dan mempunyai hikmah yang banyak. Kalau nak tahu, tuan-tuan boleh tengok kuliah saya bahas tentang tafsir juzuk amma. Tafaqquh fiddin yang anjurkan Sabtu 2 kali sebulan. Zoom. Yang tu memang saya kuliah seorang-seorang depan laptop. Depan laptop tak ada orang. Sebab ada ramai kot tanya, "Du depan tu ada orang ke?" Saya tak tahulah, mungkin jin kot depan saya ni. Bila Allah Ta'ala kata Allah masa, akulah masa, bukan bermakna Allah itu masa. Tak. Tapi Allah itu pengatur masa. Allah itu pengurus masa. Allah itu pencipta masa. Maksudnya ayat ni dia ada ringkasan sikit. Kita perlu takwil. Kenapa perlu takwil? Kerana di sana ada petanda yang perlu takwil. Kerana Allah Subhanahu wa taala kata uqallibul laila wan nahar. Biyadil amr, pada tanganku segala urusan, kata Allah. Uqallibul laila wan nahar, kerana akulah yang mengubah-ngubah malam dan siang. Malam dan siang tu masa tak? Malam dan siang tu masa. Jadi maksud Allah Ta'ala nak kata apa? Kamu jangan cela masa bila terkena musibah.
Kerana masa yang kamu cela tu sebenarnya bukan masa yang kamu cela, tapi yang kamu cela itu aku, kata Allah. Kerana yang menurunkan bencana tu aku. Kerana yang menjadikan kamu terkena musibah tu aku. Jadi kalau kamu cela masa, sebenarnya kamu cela aku. Maksud Nabi SAW membawakan hadis qudsi ini nak ubah amalan orang-orang jahiliyah yang suka mencela masa. Sebenarnya banyak jugalah amalan-amalan orang jahiliyah ni yang Nabi SAW tegur, dan di antaranya yang ni lah. Okey. Siapa yang berpegang dengan pandangan ni? Majoriti ulama, antaranya Al-Imam Syafi'i rahimahullah, Abu Ubaid, Ibnu Jarir At-Tabari, Ibnu Qutaibah, Ibnu Taimiyah, Ibnu Katsir, Ibnu Hajar, begitu juga An-Nawawi dan juga Al-Qurtubi rahimahumullahu ajma'in. Ramai lagi, tapi ni antara yang saya sebutlah, yang sempat saya semak. Okey? Apa kata Abu Ubaid? Abu Ubaid menyebutkan, dia kata, ta'wiluhu indi wallahu a'lam anna al-arab kana sya'nuha an tazumma ad-dahr wa tasubbahu 'inda al-masa'ib allati tanzilu bihim min mautin aw haramin aw talfi malin. Dia kata takwilnya di sisi aku, kata Ibnu Ubaid, takwilnya di sisi aku, Abu Ubaid sebut, Allah lebih mengetahui, ialah orang-orang Arab ini, iaitu orang-orang di zaman jahiliyah, kana sya'nuha, keadaan mereka ialah mereka ni suka mencela masa, suka kutuk masa apabila terkena musibah. Apabila musibah tu turun pada mereka, tak kiralah ada berlakunya kematian ke, berlakunya penuaan ke, sakit, ataupun hilang harta, atau selain daripadanya. Fayaqulun, dan mereka akan menyebutkan, asabathum qawari'ud dahr aw wa abadahumud dahr. Mereka akan sebut, dia terkena dengan masa, dia dibinasakan oleh masa. Itu orang Arab zaman dulu sebut. Nabi ubah benda ni. Nabi kata jangan sebut. Wa ata alaihimud dahr. Ni masa tu datang pada dia. Masa tu maksudnya musibah. Fayaj'alunahu alladhi yaf'alu dhalika fayadhummunah. Jadi mereka menjadikan Allah yang menurunkan bencana tu, mereka jadikan celaan tu kepada masa, bukan kepada mereka mencela benda tu pada masa, sedangkan yang melakukan ataupun yang menurunkan bencana tu adalah Allah Azza wa Jalla. Faqala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam la tasubbud dahar. Maka sebab itu Nabi SAW bersabda, jangan kamu mencela masa, ala ta'wil, dengan makna, dengan takwilan, la tasubbul ladzi yaf'alu bikum hadhihi al-ashya, dengan makna kamu jangan cela Tuhan yang melakukan perkara ni pada kamu. Wa yusibukum bihadhihi al-masaib, dan dialah yang menimpakan kamu dengan musibah-musibah ini. Fa innakum idza sababtum fa'ilaha, kerana sesungguhnya kamu, bila kamu mencela pelaku yang menurunkan musibah itu, fa innama yaqa'us sab 'ala Allah, sesungguhnya celaan itu akan kembali kepada Allah. Li'annahu huwal fa'ilu laha lad-dahr, kerana dialah, kerana Allah lah yang menurunkan perkara itu, yang melakukan menjadikan musibah itu terkena pada kamu, bukannya masa. Okey, itu pandangan yang pertama, pandangan majoriti ulama. Pandangan siapa antaranya? Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah. Sekali orang kata saya kutuk Imam Syafi'i pula, kan? Ni saya ambil Imam Syafi'i. Bahkan saya kata rahimahullah, moga Allah merahmatinya. Okey. Pandangan yang kedua, ada tafsiran yang kedua di sisi ulama. Pandangan ni adalah pandangan Abu Bakar bin Daud Al-Zahiri. Pandangan ni juga dinukilkan daripada Ibnu Hazmin. Dia kata, yang dimaksudkan dengan wa anad dahr, dia tak baca wa anad dahru.
dia baca wa ana dahra. Faham? Siapa belajar bahasa Arab dia faham. Wa ana dahra biyadil amr uqallibul laila wan nahar. Majoriti ulama baca wa ana dahru biyadil amr uqallibul laila wan nahar. Dia baca wa ana dahra biyadil amr uqallibul laila wan nahar. Ada beza. Oh, tu penting belajar bahasa Arab tu. Di bahasa Arab ni macam mana nak baris-baris ni ustaz? Kena belajar. Dia tak ada shortcut. Kena belajar. Dan saya kenal satu orang, dia belajar bersungguh. Alhamdulillah dia boleh baca. Walaupun dia tak ada background Arabik lah. Maksud dia dah berumur, dia belajar, bertekun belajar. Jadi Alhamdulillah dia pandai. Dia boleh lah i'rab. Kan? Okey, tak apa. Pandangan yang kedua ni kata, dia baca dengan baris atas. Bila baca baris atas, dia jadi zarf. Maksudnya dia menjadi bukan Allah itu masa. Seperti mana makna yang kedua yang telah kita takwil tadi. Maksud bukan celaan tu kena pada Allah. Masuk kat sini dia kata wa ana dahra biyadil amr uqallibul laili wan nahar. Maksudnya Allah, aku, bila Allah Taala kata Allah, aku, ana tu maksud aku. Saya, akulah dahra, setiap masa. Akulah pada setiap masa. Segala urusan berada di tanganku. Akulah yang mengubah malam dan siang. Bila baca ad-dahra, maksudnya akulah pada setiap masa mengubah malam dan siang, segala urusan berada di tanganku. Sedap tak makna tu? Macam sedap kan? Macam sedap lah makna ni. Oh, ini boleh ni kan? Pandangan ni macam okey. Jadi kita tukar baris je lah ustaz. Tak boleh tukar baris. Sebab apa tak boleh? Majoriti ulama, majoriti perawi meriwayatkan dengan baris depan. Nampak macam baris atas tu macam okey makna dia, tapi dia tidak menepati salah satu daripada riwayat hadis yang sahih. Riwayat hadis ni ada banyak. Salah satu daripada hadis ni disebutkan dalam riwayat tu fa innallaha huwad dahr. Sesungguhnya Allah itu. Dia tak kata Allah setiap masa, dia kata Allah itu dahr. Maksudnya tafsiran yang kedua ni tak tepatlah. Boleh kata tak tepat? Saya kata tak tepat je tuan-tuan. Al-Qadhi Iyad, seorang ulama daripada Maghribi sana. Dia kata pandangan ni pandangan yang jahil. Saya tak berani sebutlah yang tu. Kerana ulama besar kat ni yang sebut ni kan. Ulama besar juga. Tapi saya kata, menurut, kalau kita nak banding pandangan pertama dengan kedua ni, pandangan kedua tepat lagi lah. Kan? Tak apalah saya jaga bahasa, saya tarik balik. Saya bersama dengan pandangan yang pertama ni. Di sana ada pandangan yang ketiga. Pandangan yang ketiga kata, bila Allah Ta'ala kata dia dahar, dia adalah masa, Nu'aim bin Hammad dan juga Ibn Hazmin, dia mengatakan dahar tu nama Allah, Asma'ul Husna. Yang ni yang Al-Qadhi Iyad kata pandangan ni pandangan yang jahil, bukan pandangan yang kedua tadi, saya silap. Saya tarik balik. Pandangan yang ketiga ni lah Qadhi Iyad kata salah. Pandangan ni jahil. Kerana ad-dahar tu bukan Asma'ul Husna. Ya? Kerana tidak ada riwayat yang menyebutkan ad-dahar itu adalah Asma'ul Husna. Okey, baik. Jadi, tuan-tuan dan puan-puan rahmati Allah sekalian, di sini ada perincian sikit. Adakah tak boleh kita ni menyandarkan sesuatu yang buruk tu kepada masa? Contoh macam kita kata, meletihkan hari panas ni. Sebenarnya meletihkan tu Allah ke panas tu? Allah kan yang meletihkan kita. Allah lah, bukan hari tu. Kita banyak sebut kan. Panas menor hari ni kan. Panas sungguh hari ni. Letih rasa.
Syekh Al-Utsaimin, Muhammad bin Saleh bin Utsaimin, dia ada hurai masalah ni. Dia kata, apabila seseorang menuturkan sesuatu perkataan, dia hanya menyebutkan perkataan itu hanya nak memberitahu tentang khabar sahaja. Contoh macam dia kata, saya hari ini rasa penat kerana panas. Kerana hari ini panas, memenatkan saya. Dia bukan nak cela, dia bukan nak apa, dia nak bagi tahu saja. Yang tu tak ada masalah. Dibenarkan. Manakala, kalau dia mencela masa disebabkan musibah yang kena pada dia, dengan dia beranggapan masa itulah yang menyebabkan dia terkena benda tu, maka dia telah melakukan syirik. Syirik akbar. Syirik akbar. Kerana dia telah meletakkan mudarat dan manfaat kepada selain Allah. Okey? Tapi kalau kata dia cela masa, bukan dia percaya masa tu penyebab. Bukan dia percaya masa tu penyebab. Cuma dia nak lepaskan geram dia. Nak maki Tuhan, dia tahu dosa. Tapi dia kata tak guna punya hujan. Contoh kan? Yang ni macam mana? Perbuatan ni tak syirik, tetapi berdosa. Kerana apa? Kerana celaan dia tu secara tidak langsung terkena pada yang menjadikan musibah tu berlaku, iaitulah Allah Azza wa Jalla. Wallahu ta'ala a'lamu bisawab.